A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Qul a'unabbi'ukum. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Lilladzina ittaqwa 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun min Allah. Wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Maksudnya, katakanlah, wahai Muhammad SAW, inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, yakni dari nikmat dunia yang disebut dalam ayat yang terdahulu, iaitulah nafsu pada perempuan, harta benda yang banyak, binatang-binatang ternakan, tanaman, kebun dan sebagainya, yang menjadi minat manusia di atas dunia ini. Tuhan kata di sana ada lebih baik. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikurniai isteri-isteri yang disucikan serta keredaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Iaitu orang-orang yang berdoa. Hamba-hamba yang mendapat nikmat itu orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari seksa neraka. Iaitu orang-orang yang sabar, yang bersifat benar, yang tetap taat, yang menepekahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun, beristighfar di waktu sahur. Ini sifat-sifat hamba-hamba yang mendapat nikmat yang dijanjikan itu. Ayat yang dibaca ini bersambung dengan ayat yang dibaca minggu lepas. Allah Ta'ala hiaskan manusia, zuyyina linnas hubbus syahawat. Dihiaskan manusia itu kasih kepada benda yang diingini oleh hawa nafsu. Minan nisa, perempuan. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang dihimpun. Minad dhahbi wal fiddah, emas dan perak, duit, barang hiasan. Wal khailil musawwamah, kenderaan-kenderaan yang cantik indah, kuda, kereta dan sebagainya. Wal hars, dan tanaman, macam jenis tanaman. Dzalika mata'ud dunya, itu semua ialah nikmat dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah yang terbaik menjadi tempat tinggal kesudahan kita, balasan pada kita. Sekiranya nikmat itu digunakan dengan cara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Tentang perempuan disebut oleh Nabi dalam hadis, al-mar'atu salihatu khairun minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang saleh lebih baik dunia dan segala isinya. Disebut dalam hadis, tunukahul mar'atu li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar bidzatid din taribat yadaka. Dia kahwinkan perempuan itu kerana rupa parasnya, kerana kedudukannya, martabatnya,
kerana keturunannya, kerana hartanya, utamakan yang beragama. Puas hatimu. Kalau pilih yang agama, yang patuh pada agama, hatimu puas. Itu juga harta. Digunakan untuk agama, dapat nikmat yang disebut ayat yang baca tadi, yang kemudian ini. Kenderaan digunakan untuk agama, tanaman digunakan untuk agama. Nafkah yang wajib, tolong orang, dan berbagai kebajikan. Qul unabbiukum bi khairin min dzalikum. Katakan wahai Muhammad, adakah suka aku nak ceritakan kepada kamu yang lebih baik daripada itu semua? Dan perkara yang disebut tadi, segala nikmat itu, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, disediakan untuk mereka yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Yang bertakwa, yang mengikut perintah Allah, yang meninggalkan larangannya. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai daripada air biasa, sungai-sungai air madu, sungai air susu, sungai air buahan. Disebut arak. Arak tu buahan lah. Tak memabukkan. Tak payah. Timba-timba yang bertali, susah-susah, paip air dan sebagainya. Diambil dengan mudah, penuh dengan nikmat. Kekal di dalamnya, khalidina fiha, wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci bersih. Dari segi haid, nifas tak ada lagi. Kecing berok tidak ada lagi. Segala yang kotor tak ada lagi. Segala sifat yang jahat tak ada lagi. Dalam surga. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak terlintas dalam hati manusia. Disebut dalam hadis, orang yang paling kurang, kecil, sedikit nikmatnya, Tuhan beri nikmat syurga, Tuhan kata mau fikir nak apa, dia pun fikir. Fikir, Tuhan beri hak dia fikir tu. Fikir lagi. Mu nak macam mana? Dia fikir lagi. Dia tengok-tengok, fikir nak lagi. Fikir lagi. Akhir kajian Tuhan, tak larat nak fikir dah. Itu paling sikit nikmat dia. Wa ridwanun min Allah, keredaan Allah yang paling besar sekali. Dia bernikmat. Yang paling besar ialah mendapat keredaan Allah. Lebih besar dari syurga lagi. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Hamba-hamba yang diterima oleh Allah, dihuraikan dalam ayat yang berikut. Ayat selepas itu. Alladzina yaquluna rabbana, ialah mereka yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Iaitulah mereka beriman pada Allah Ta'ala. Beriman dan menunaikan tuntutan-tuntutan iman. Amal yang saleh, amal yang baik. Meninggalkan kejahatan, melawan hawa nafsu. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Bukan tak berdosa, manusia ada dosa. Tapi Tuhan buka pintu istighfar. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi matahari belum naik dari arah barat, pintu taubat itu terbuka. Jangan putus asa. Orang yang beriman tak boleh putus asa. Bila nyawa sampai ke halqum, matahari naik dari arah barat, pintu taubat ditutup, tak boleh taubat lagi. Mereka yang beristighfar pada Tuhan, wahai Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Wa qina azaban nar, dan peliharakanlah kami daripada azab neraka. Minta Tuhan pelihara daripada azab neraka. Tuhan ajar ni, doa yang Tuhan ajar dalam Quran. Kalau ada kita tasawuf kata tak ditakut ke neraka lah. Itu tak betul, tasawuf tu salah. Kononnya berani sangat. Itu tak betul, tasawuf tu silap. Tinggi sangat. Tasawuf tak betul. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf tak boleh tinggi pada Quran. Mesti ikut Quran.
Kalau berlawan dengan Quran tu, itu selajuk dah tu, selajuk. Dihuraikan lagi as-sabirin, orang-orang yang sabar. Yang sabar mengerjakan taat. Nak semayang, nak puasa, nak sedekah, nak apa, ujian banyak. Bersabar menghadapi ujian itu. Sabar menghadapi taat. Meninggalkan yang haram, melawan hawa nafsu. Sabar menghadapi musuh-musuh Islam. Sabar menghadapi ujian dalam dunia, kesakitan dan sebagainya. Wassadiqin, dan orang-orang yang benar, yang percaya, betul percayanya, betul imannya, walau tak nampak Tuhan, percaya ke Tuhan, percaya sungguh, yang benar. Wal qanitin, dan orang-orang yang taat, yang tunduk kepada Allah, taat, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Wal munfiqin, yang membelanjakan harta-harta mereka seperti yang disuruh, beri nafkah pada anak isteri, mengadakan hubungan silaturahim dengan keluarga, kaum kerabat, menolong keluarga yang susah, menolong sahabat anda yang susah, menolong mereka yang berhajat, tolong orang, menyumbangkan harta, ada kemampuan tolong orang. Yang wajib dibuat, yang sunat dibuat. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang beristighfar di waktu sahur. Di sini waktu dia sebut waktu sahur. Menunjukkan waktu sahur tu ada kelebihan. Beristighfar waktu sahur. Disebut dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, yanzilurallahu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal laili al-akhir fayaqulu hal min sa'ilin fa'atiyah wa hal min da'in fa'astajib lah hal min mustaghfirin fa'aghfir lah. Hadis ni Nabi kata, Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan turun ke langit dunia. 7 langit, Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan tepat, Tuhan tak tepat macam makhluk, tidak. Turun yang layak dengannya, layak kebesarannya. Tiap-tiap malam, separuh yang akhir. Separuh yang akhir tu barangkali dalam pukul 3 kot. Bagilah pukul 7 sampai pukul 6. 7 jatuh matahari, pukul 6 subuh. Bagi 3. Jadi 1/3 yang akhir itu, Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan berfirman, adakah orang yang berdoa, aku terima doanya. Adakah orang yang beristighfar, aku terima istighfarnya. Ada orang yang minta ampun, aku ampunkan dosanya. Dan sebab itu Nabi mengakhiri witir pada akhir malam. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala tu witir, gasar, suka witir, gasar. Adakah mesti kita akhirkan tahajud dengan witir? Itu khilaf ulama. Ada ulama mengatakan mesti akhir dengan witir. Dia pegang zahir hadis ni. Ada ulama mengatakan sunat saja. Kepada mereka yang mengatakan wajib witir, kalau mai witir sembahyang peluk kena witir sekali lagi. Ada ulama kata tak ada 2 kali witir satu malam, tak ada. Ada ulama kata kalau witir pun sembahyang lain pun tak ada masalah. Ada ulama kata tak, mesti akhir kena witir. Itu khilaf, masalah khilafiyah kalangan ulama. Apa yang penting ialah 1/3 yang akhir, waktu diperkenankan doa, diperkenankan istighfar, waktu yang sangat diberkati oleh Allah. Mengapa waktunya waktu yang sangat ikhlas, tak ada masa nak tunjuk ke orang tidur belaka masa itu. Kita dengan Tuhan saja. Yang sangat ikhlas. Sebab itulah waktu ni sangat diberkati oleh Allah. Itulah tafsir ayat. Wallahu a'lam. Wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin.